Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel aku, Fazil Angler. So hari ni kita punya topik guys adalah 10 teknik casting tanpa backlash part 2. Okay, memandangkan permintaan yang agak tinggi juga berdasarkan aku punya video sebelum ni berkenaan dengan teknik casting tanpa backlash ataupun mengurangkan kadar backlash. So hari ni aku akan buat video tajuk yang sama, tapi part tu mungkin dengan sedikit penambahan teknik-teknik yang lain, dan juga aku perkemaskan juga info-info yang aku dah pernah nyatakan sebelum ni dalam video aku sebelum ni lah. So sebelum ni ada orang tanya aku berkenaan dengan adakah kita perlu beli BC high end ataupun kena beli brand Shimano ataupun Daiwa dan sebagainya untuk mengelakkan backlash, dan adakah kita perlu kena ada bunyi zing ataupun braking yang canggih macam Shimano braking digital braking DC atau digital control untuk mengelakkan backlash. So jawapan aku adalah tidak. Okay, sama ada korang beli BC murah pun korang boleh mengelakkan backlash atau mengurangkan backlash. Walaupun kau beli BC yang mahal sekalipun, ada bunyi zing sekalipun, itu tidak menjamin korang tak akan backlash. So backlash ni adalah benda yang sinonim kepada angler yang menggunakan BC, sama ada pro ataupun tak pro sekalipun, apatah lagi yang tak pro. So hari ni aku akan kupas sedikit sebanyak berkenaan dengan 10 teknik casting tanpa backlash ataupun mengurangkan kadar backlash korang. So terutama video ni aku producekan untuk orang yang mula-mula berkecimpung ataupun nak main BC. Macam aku dulu awal-awal beli BC tu seronok tengok orang main BC kan, senang je, baling satu tangan je. Tapi selepas dah beli rasa nak jual balik tapi selepas belajar, selepas berguru dan sebagainya, akhirnya aku berjaya mengeluarkan daripada situasi pressure sebab backlash ini tadi. Dalam apa-apa jua game, sama ada casting ataupun bottom, dia ada terbahagi kepada, aku bahagikan kepada 3 bahagian. Okey, yang pertama sekali adalah light game, yang kedua adalah medium game, yang ketiga adalah heavy game. So tiga perkara ni guys, korang kena faham macam mana nak menggunakan peralatan korang, set korang, BC korang, supaya korang memenuhi 3 kriteria game yang korang nak main ni. Apa itu peralatan seimbang? Okay, peralatan seimbang ni aku bahagikan kepada 4 bahagian. Okay, pertama sekali adalah reel, yang kedua adalah rod, yang ketiga adalah mainline korang, dan yang keempat adalah gewang korang. So empat jenis, empat bahagian dalam korang punya set ni perlulah dalam keadaan seimbang. Seimbang ni aku mulakan dengan game light dulu. Okay, game light selalunya rod korang adalah bawah 10 lb. So kalau korang tengok dekat dia punya spec rod ni, spec ni, okay, aku pakai yang ni. Ini spec ultralight. Ultralight ni kalau korang perasan kat sini dia punya, aku tak pasti nampak ke tidak. So yang ni adalah light punya game lah. So untuk rod ni aku guna 2 hingga 6 lb. So 2 hingga 6 lb ni termasuk dalam game ultralight lah. Dia lagi bawah. Dalam light ni dia ada game bawah lagi adalah ultralight. So ultralight ni selalunya 6 lb dan ke bawah. Okay, untuk light game ni korang punya rod adalah selalunya aku kelaskan adalah bawah 10 lb. So pastikan korang bila korang dah beli rod bawah 10 lb, jarang lah ada rod bawah 10 lb ni. Tak silap aku yang keluarkan rod bawah 10 lb ni, aku tak pasti tapi aku pernah nampak lah. Kemudian line dia mestilah bawah 10 lb juga, dan juga dia punya reel dia selalunya reel untuk light game ni adalah reel untuk BC kita pakai BFS. Okey, untuk reel ni dia agak untuk BC ni agak sukar kita nak kenal sama ada reel ni sesuai untuk game light game ataupun heavy game ataupun medium game. Sebab kalau spinning korang senang,
Spinning ni selalunya apa-apa saja brand model dia akan kelaskan dia punya size reel ni, sama ada size 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 dan maksimum aku rasa 8000 kot. Aku tak pasti maksimum tu berapa. Tapi kita tahulah, maknanya kalau game 1000 dan ke bawah ni, dia punya size 1000 dan ke bawah spinning ni untuk light game ataupun ultra light game. So kalau untuk spinning pula guys, kalau untuk light game, selalunya kalau korang beli, korang dekat dia punya kotak tu ataupun dekat dia punya paparan specification tu, dia akan tulis BFS untuk light game lah, Bid Finesse System, ataupun BC yang boleh korang guna untuk gewang-gewang ringan. So yang tu termasuk dalam kelas light game. Okey, kalau untuk medium game pula, yang ni aku agak sebenarnya payah juga nak tentukan sama ada BC yang korang beli ni adalah BC light game ke medium game ke. Kalau macam light game kita tahu BFS. Kalau untuk medium game, dia ada setengah brand dia ada macam Daiwa dengan Shimano, dia ada pengkelasan dia punya kod tu. Aku tak hafal benda tu, tapi aku selalunya tengok pada kadar drag lah. So kalau drag 5kg, 5kg drag, ini untuk medium game. Kalau drag tu sampai 8kg, itu untuk heavy game. So aku punya calculation aku simple. Dan selalunya untuk BFX ni, dia punya spool dia adalah spool shallow, spool yang cetek. So spool cetek ni spool cetek ni kegunaan dia adalah sebab spool ni dia ringan. So bila spool ringan, dia sesuai untuk baling gewang-gewang yang ringan. So tadi rod dia adalah 10 LB dan ke bawah. So tali mainline dia perlulah mainline yang sama dengan rod. Dan seterusnya adalah dia punya BC dia adalah BC BFS, ataupun selalunya BFS ni dia gunakan spool yang cetek. Dan kemudian gewang dia, korang kena pastikan gewang korang adalah bawah daripada 5 gram. So bawah daripada 5 gram ni dikira sebagai light game lah. Okay, so untuk medium game pula, aku kelaskan untuk rod dia. Rod dia adalah dalam lingkungan 6 ke 15 LB, ataupun 6 ke 15 LB ni dikira sebagai dalam game medium game. So medium game, korang punya line dia adalah mestilah ikut dia punya spek dia. Boleh je kalau nak lari-lari sikit kan, tapi line yang disyorkan itulah line yang terbaik untuk korang punya pancing korang. So kalau korang tengok yang kedua ni, aku pakai ni Daiwa Refros. Yang ni dia punya line dia, kalau korang nampak kat sini 6 hingga line dia 6 hingga 14 LB. So 6 hingga 14 LB. So kategori road ni adalah kategori medium lah bagi aku. So dia punya line dia aku pakai line 15 LB. Kalau nak lebih sikit pun boleh. Kalau korang nak ambil 20 LB pun aku rasa tak ada masalah. Kemudian reel dia, max reel aku guna Daiwa Tatula ni. Dia punya max drag dia 5kg. So kira masuk dalam range yang medium game lah. So berat gewang dia adalah daripada 5 gram ke 10 gram. So yang ni adalah game untuk medium game. Okay guys, untuk game heavy pula, dia punya road dia selalunya 10 ke 20 LB ataupun yang ke atas. Dan dia punya line dia selalunya 30 LB dan ke atas lah. Dan dia punya gewang dia selalunya berat dia 10 gram dan ke atas. So yang tu aku kelaskan kepada game heavy. So pastikan korang punya line, korang punya road, korang punya reel, korang punya gewang adalah dalam keadaan seimbang. So perkara ni akan mengurangkan korang punya kadar untuk berlakunya backlash. So takkan nak beli sampai 3 jenis reel, reel light, reel medium ataupun reel heavy. So untuk korang yang pemula, aku cadangkan belilah set medium. So set medium ni korang nak baling gewang ringan pun insya-Allah pun boleh, dan baling gewang berat pun insya-Allah tak ada masalah. So selamatlah duit poket korang. Dan kalau korang ada duit lebih, nanti belilah set untuk light kalau korang nak main ikan-ikan tengas, ikan pergunungan kan. Kalau korang nak main game heavy macam Toman, Sebarau semua, belilah game heavy, set heavy pula. Ok guys, aku harap dapat bantu untuk poin yang pertama ni insyaAllah. Ok guys, yang ni ilmu baru. Aku pun baru tahu ilmu ni. Aku pergi trip jeram sepia itu. Kemudian pertama sekali aku tukar aku punya tali, sebab tali aku tu dia macam berbulu sikit. Aku beli tali baru dan tali tu problem sikit, so aku tukar.
Aku tukar tali, dan masa aku nak tukar tali, aku nak pasang cepat-cepat supaya aku pun, orang nak pergi mancing kan, kita ni lewat, kita ni dah lah tali problem, lepas tu orang dah dapat strike dah. So aku pun ikat lah dengan cepat. Bila aku ikat dengan cepat, aku baling-baling, asal tak pergi jauh, asal tak pergi jauh ni. Baling slow, aku dah habis setting braking pun, setting dia punya spool pun ada masalah. Rupa-rupanya guys, ni masalah yang orang selalu terlepas pandang adalah tali yang diikat pada spool korang tu, kalau diikat tidak kemas, nescaya dia akan berlakunya backlash. Okey, aku ingat situasi ni, aku ingat perkara ni adalah perkara yang tak bagi efek dekat backlash ni. Rupanya dia sangat bagi efek. Okey, so bila korang beli set reel dan korang nak masukkan tali ke dalam korang punya BC, ke dalam korang punya spool, pastikan di spool tu korang boleh ikat dengan kemas. Korang boleh tonton Pak Rob punya video. Aku pakai teknik ikatan apa yang dia ajar dekat dalam dia punya video tersebut, untuk ikat tali kepada spool supaya spool tu dia tak berpusing. Yang kedua adalah korang kena guna peralatan yang macam dia jual kat kedai tu, yang aku lupa lah nama peralatan tu. Maksudnya tali dia ada macam ada satu mesin. So korang daripada tali tu masuk ke korang punya spool. So korang just pusing je, dan tali insya-Allah akan diikat dengan kemas dekat korang punya spool. Okey, kalau korang tak ada alat mendalah tu, kalau korang tak boleh nak pergi kedai-kedai kat korang pun tak ada alat tu, korang boleh guna teknik tradisional. Macam aku, tali tu yang pada gelung tali yang kita selalu beli kat kedai itulah. So tali tu aku pegang kuat-kuat dengan kain. So nanti aku just pusing je aku punya spool tu, supaya tali tu dia masuk dengan teratur, dia ikat kemas pada kita punya spool. So aku buat macam tu lah sampailah tali tu habis. Okey, poin yang ketiga. Poin yang ketiga ni adalah timbang. Okey, timbang ni guys, dah terlampau banyak orang posting dekat dalam YouTube sana, so aku tak perlu jelaskan kepada korang lagi. Cuma aku highlightkan timbang ni sebab kita main casting ni, kita akan selalu tukar gewang, dan setiap gewang ni ada berat-berat yang berbeza. So once korang tukar gewang, pastikan jangan lupa korang setting berat lure korang. So ada aku just tunjukkan beberapa teknik asas saja. Okey, contoh yang ni gewang popper ni. Okey, untuk gewang popper ni, dia berat dia dalam 7 gram. So aku punya BC ni, aku kena pastikan dia dalam keadaan bila kita jatuhkan dia dalam air, dia tidak berlakunya backlash. Okey, ataupun aku jatuhkan di atas darat pun boleh. Kalau korang tengok sini, aku tak pasti korang nampak ke tidak. Okey, sekarang ni dalam keadaan aku tarik aku punya gewang aku dalam keadaan dekat dengan urut tip. Kemudian aku lepaskan. Bila aku lepaskan ni, pastikan bila gewang jatuh ke atas ni, kat sini tak berlakunya backlash. Katakan, okay, aku kendurkan lagi. Bila aku lepaskan terlalu laju, berlakunya backlash sikit. Backlash sebenarnya banyak, dia dah pergi ke sana dah. So backlash ni lah yang akan menyebabkan bila korang baling, korang punya gewang akan lagi backlash. So korang kena just nice je, tak ada berlaku langsung. Okey, ni nampak, ni terlebih banyak ni. Okey, ketatkan lagi kita punya braking spool. Banyak sangat. Bila korang lepaskan gewang, lepaskan slow. Okey, tak ada lagi sekali. Okey, bila dia jatuh, dia tak ada spool. Okey, untuk pemula, korang mula-mula sekali adalah korang kena setting korang punya braking ni. Korang punya braking ni, kalau macam Daiwa dia guna 0 sampai 20. Kalau aku punya Daiwa Tatula ni lah. So ada yang ikutlah brand masing-masing. Ada brand macam Shimano 1 sampai 5 je kalau untuk DC, ataupun 1 sampai 4. Ada beberapa brand lagi 1 sampai 10. So terpulang. Bermula kalau korang sebagai pemula, mulakan dengan braking yang berat. Macam aku, so bila korang mula braking yang berat, so
korang tak boleh nak baling jauh, tapi tak berlakunya backlash. So tapi korang sentiasa kurangkan sampailah korang sampai pada tahap yang korang tak backlash. So setiap orang tahap dia berbeza, bergantung kepada latihan dan bergantung pada kemahiran. Macam aku dah guna tahap pada tahap breaking 2 lah. Okay, right. Allahu Akbar. So macam aku dah guna tahap pada breaking yang kedua lah. Okay, aku try baling. Okay. Kalau korang padu lagi, kurangkan lagi sampailah korang dapat 1. Macam aku pun punya tahap ni just sekadar 2 je lah. Strike guys. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Ya Tuhanku. Tengah buat video strike. Strike aman. Ya Allah. Ini strike guys. Tengah buat video strike. Aku ni medium je. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah Akbar. Besarnya. Allah Akbar. Tak sangka. Aku tengah buat video tutorial nak casting, kena pula. Subhanallah. Okay guys, aku nak timbangkan ni. .16. Mak tak nampak lah. 5.19. Semoga cepat sembuh. Ok, sambung kita tadi. Aku guna medium light tadi guys. So dia agak bully jugalah. Dia bawa sampai ke sana. Tapi kita kena lemahkan dia. So main drag sikit. So drag jangan lemah sangat sampai dia boleh putus. Sampai dia boleh lepaskan diri.
dan juga rezeki lah, boleh cakap rezeki lah. Okey, aku punya tali tadi, tali aku 20 lb. Okey, aku punya tali tadi 15 lb. Rod medium aku 614 line dia. Kemudian drill dari Watatula. Gewang 7 gram, gewang top water. Okey guys, sambung balik kat mana tadi dah. Allahuakbar. Okey, yang keempat guys adalah pastikan laluan reel korang. Okey, ni selalu orang pun belum. Kadang-kadang daripada kita punya apa, line guide sampai ke ring guide sampailah ke depan, ada yang ring guide yang kita yang cedera. Kadang-kadang sebab road lama. So korang kena pastikan ring guide ni tak cedera, yang boleh menyebabkan tali korang tersangkut. Once tali tersangkut kat situ, insya-Allah akan berlakunya backlash. Aku malas nak buat praktikal. Kadang-kadang ada banyak sebab lah. Kadang-kadang kita tak perasan sebab kita nak kasing. Rupa-rupanya tali dekat sini, tali kat mana saya ambil sini lah contoh. Dia terbelit tau. Dia terbelit macam ni. Okay, dia terbelit macam ni. So kita baling sini, memang dia punya backlash ni memang tahap gaban, memang tak boleh nak lerai kan. Okay, ni lah. So pastikan sebelum korang menggembang, korang lepaskan sikit korang punya tambah ni, supaya kau pastikan line dalam keadaan yang smooth. So bila line dalam keadaan yang smooth, so insyaAllah kat sini semua smooth. So itu akan mengelakkan korang berlakunya backlash lah. Okay. Dan pastikan sebelum korang baling tu, pastikan semua laluan, okay, tajuk dia adalah semua laluan semua korang dalam keadaan yang clear. Tak tersangkut dengan pokok, tak tersangkut dengan rumpai kat bawah, tak tersangkut dengan korang punya baju ke apa ke. Kadang-kadang gewang tu dalam keadaan yang tak proper ke, benda tu boleh menyebabkan backlash lah. Ok guys, sekarang ni kita nak tentukan bagaimana rod kita punya ring dekat kita punya rod kita berada dalam keadaan baik. Maksudnya tak ada calar, tak ada sebarang kecederaan yang boleh mengganggu line kita sewaktu keluar apabila kita casting. So kita kena buat beberapa inspection dekat kita punya ring kita. So pertama apa yang korang perlukan adalah kapas. Okay, kapas ni korang masuk ikut bahagian belakang, masuk bahagian depan. Buat belakang buat ring, kita buat pusingan satu kali, dan bahagian depan pun kita buat pusingan satu kali. So kemudian kita tengok dekat kita punya ring ni ada tak kapas yang tersangkut. Kalau ring kita ni cedera, so pasti ada kapas yang tersangkut. So kita buat perkara yang sama dekat kita punya ring yang seterusnya, tetapi dekat bahagian ring, kat bahagian hadapan ni dia makin lama makin kecil. So apabila makin lama makin kecil, apa yang korang perlu, korang boleh ambil putih kapas yang selalu buat korek telinga tu kan, buat je step yang sama depan dan belakang. So kalau tak ada kapas yang tersangkut, maksudnya kita punya ring ni berada dalam keadaan baik lah. So itu cara yang simple untuk kita buat inspection ke atas kita punya ring dekat road kita, bagi memastikan dia berada dalam keadaan baik. Hari ini kita masuk ke sudut ke point yang kelima, iaitu sudut lontaran. Okey, untuk korang yang mula-mula main BC, aku pasti sebelum tu korang mesti main dengan spinning. Okey, untuk BC dan spinning dia agak berbeza sedikit. Okey guys, untuk casting selalunya mesti korang nak baling yang jauh-jauh. Okey, contoh korang nak baling kat situ, okey, dekat hujung kolam tersebut. So bila korang nak baling kat hujung kolam tersebut, kalau korang guna spinning, selalunya tips korang akan lepaskan gewang, selalunya korang akan lepas kat sini. Okey, so bila lepaskan kat sini, dia punya gewang tu selalunya dia tak akan jatuh kat situ, dia akan jatuh dekat sini. Okey, dia akan jatuh kat sini. Bila dia jatuh dekat sini, dia akan lontaran kuat. Bila lontaran kuat, gewang jatuh dekat, so dia akan mudah mengakibatkan backlash, dan korang tak pergi jauh pun gewang korang. So untuk pemula yang dah biasa main spinning dan first time nak guna BC, so aku ajar kawan aku adalah jangan target dekat sini. Korang target gewang ke, korang nak baling kat pucuk pokok. Bila korang nak baling kat pucuk pokok, so korang akan lepaskan korang punya gewang kat sini. So nanti gewang tu automatik dia akan jatuh dekat hujung air. So senang kata adalah bagi korang yang menghadapi masalah apa yang aku ceritakan ni, korang sasar je korang punya gewang korang nak baling kat pucuk pokok. So insyaAllah korang punya gewang akan jatuh dekat hujung air tu. Korang nak sasarkan nak baling kat situ, gewang nak jatuh kat hujung. So untuk pemula yang menghadapi masalah ni saja,
korang sasarkan korang sasarkan gewang korang nak baling kat pucuk pokok tu. So bila korang nak baling pucuk pokok tu, kat situlah korang akan selalu lepaskan gewang. So lepaskan tali. Maksud aku lepaskan gewang tu adalah lepaskan tambar. Okay, masa kita nak baling kita lepaskan kat situ. Okay, masa bila korang lepaskan kat situ, maka insya-Allah gewang akan jatuh kat sana. So tapi kalau korang sasarkan dekat situ, korang lepaskan tambar kat situ, gewang tak jatuh kat situ, gewang akan jatuh kat sini. Okay, so kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so korang akan dapat alamak sangkut ke. Okay, korang akan dapat sasaran yang agak baik lah dekat situ. Okay. Okay game, point yang seterusnya adalah jangan korang force. Bila korang buat balingan, korang jangan force ataupun korang jangan baling sekuat hati. So apa maksud aku baling sekuat hati? Sebabnya BC ni dia selalunya BC yang aku study berkenaan dengan BC yang pakai braking magnetic dan juga yang pakai braking digital control DC, dia tak boleh force kuat sangat. Okay, force dia just macam mana nak cakap, dia just layan je. Okay, tapi yang aku tahu, kalau siapa yang pakai braking magnetic, braking centrifugal braking, dia boleh force kuat-kuat. Okay, tapi sebenarnya dekat kita punya BC ni, kalau korang nak force kuat-kuat pun boleh, tak ada masalah. Cuma korang kena ketatkan tension spool dan braking ni korang kena naik sikit lah. Boleh je. Tapi masalahnya dia takkan pergi jauh lah. Okay, apa yang aku maksudkan adalah bila kita pakai dua tangan, selalunya kita akan force. Okay, kita akan force. Bila force, dia akan menyebabkan backlash. Sebab kita setting kita punya spool tension dengan kita punya braking just nice, sebab untuk nak pergi jauh kan. So apa yang aku sarankan adalah kita just pakai satu tangan untuk supaya dia jadi layan sahaja. Okay, so kalau contoh aku pakai dua-dua tangan, aku mesti nak force selalunya. Sebab bila nak force, dia akan jadi backlash. Okay, bila pakai satu tangan, insya-Allah tak akan jadi backlash ni. Sebab korang just layan je. Satu tangan ni selalunya dia layan je. Dia payahlah nak kita nak force. Dan kita dapat buat balingan secara layan je. Dan kita akan dapat jarak yang optimal lah, insya-Allah. Okay. Sini. Okay guys, point yang seterusnya ialah tahan spool. Okay, aku faham ada cikgu-cikgu ataupun pengajar yang kat luar sana menyarankan sistem braking dah direka ke atas satu-satu rel. So buat apa kita nak tahan spool kalau braking tu sendiri dah boleh tahan spool? Okay, aku faham. Betul. Tetapi kalau kita buat macam tu, kita naikkan braking tinggi dan juga kita ketatkan spool, boleh kita tak payah pakai tambar pun, ataupun kita tak payah tahan spool. Contoh, kita rembat kuat-kuat pun insya-Allah dia tak akan backlash. Okey, tengok mana ada backlash. Tapi kita tak dapat jarak optimal yang kita nak. Okey. Kita nak jarak tu jauh dan juga tak berlakunya backlash. So apa yang kita akan buat adalah kita akan longgarkan spool kita supaya gewang boleh pergi lagi jauh. Kita akan longgarkan spool kita dan kita akan kurangkan minimal braking kita. Bila kita buat macam ni, dia ada risiko dia. Risiko dia adalah berlakunya backlash. Konsep backlash ni berlaku apabila ada benda yang tahan gewang, tetapi pada masa yang sama spool masih ada inertia untuk pusing lagi. Okey, bila ada benda yang tahan gewang dan spool masih ada inertia yang untuk membuatkan dia masih lagi berpusing, masih lagi nak pergi jauh, tetapi dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi backlash. Alright. So apa yang supaya kita nak tahan spool tu dari terus berpusing adalah bila gewang kita ni jatuh ataupun muka air, kita tahan spool kita.
Okay, benda ni pun aku dah bagi tahu dekat dalam point yang sebelum ni, dalam posting aku sebelum ni. Cuma aku tegaskan lagi kat sini. Tapi yang macam sebelum ni aku tak bagi penegasan. Sebab apa, kenapa kita nak kena tahan spool dan sebagainya. So hari ni aku bagi fahamkan konsep dia. Kita tahan spool ni supaya kita dapat jarak yang lebih jauh pada kadar tension knob yang kita dah slowkan dia, dan pada kadar braking yang minimum lah, supaya kita dapat jarak yang lagi jauh. Tahan. Okey. Gewang jatuh dalam air, tahan. Okey. Maksudnya bila gewang jatuh je dalam air, kurang tahan gewang. Okey, tahan spool. Supaya spool ni tak berpusing dah. Kalau berpusing, kalau kita tak tahan spool berpusing, maka akan berlakunya backlash kat situ. Okey. So angin ni guys, dia adalah salah satu faktor yang menyebabkan backlash. Bila korang, okay, sekarang ni kalau korang tengok, tak pasti, okay, korang tengok pokok tu boleh nampak kot. Sekarang ni angin dia sedang menghala ke arah aku lah. So kalau aku baling arah angin ni tadi, faktor untuk berlakunya backlash tu adalah tinggi. So apa yang aku akan buat adalah, kita kalau nak baling arah angin, memang kat situ kita punya strike zone kita. So korang kena ketatkan sedikit korang punya braking. Ataupun kalau korang baling ikut arah angin, tak ada masalah lah. Sebab dia tak ada daya yang menahan korang punya gewang tadi pergi. Okay. So sekarang ni angin sedang tiup ke arah aku, tapi angin ni tak kuat sangat lah. So kalau aku force, insyaAllah akan berlakunya backlash. Tengok, berlakunya backlash. So kalau angin pergi ke arah korang, apa yang korang perlu buat adalah, pertama korang ketatkan korang punya spool, sama ada tension knob ataupun korang punya braking, dan baling setakat mana yang kemampuan reel korang boleh pergi je lah. Okay guys, yang seterusnya adalah faktor pemilihan gewang. Okay, kalau korang tengok kat sini, gewang-gewang yang berbentuk mino ataupun gewang-gewang yang aerodinamik macam ni, dia kurang sikit untuk berlakunya terjadinya backlash, disebabkan oleh bentuknya yang tirus dan aerodinamik boleh membelah angin. Okay, tapi kalau korang guna gewang crank macam ni, so faktor untuk jadi bird nest adalah tinggilah, sebab dia nak belah angin tu dia tak boleh. Okay, kalau korang tengok dekat contoh, aku tak buat banyak gewang lagi ni. Okey, kalau macam gewang popper ni, bagi aku dia kurang untuk berlakunya backlash. Sebab bila kita baling, kita akan selalu baling gewang, dia akan pergi macam ni kan. So bila akan pergi macam ni, kat depan ni dia tirus je, so dia boleh belah angin. Kalau gewang-gewang daripada spoon, selalunya insya-Allah memang kurang lah terjadinya backlash. So pemilihan gewang ni kadang-kadang kita tak boleh nak memilih sangat. Ada yang gewang-gewang dicipta untuk untuk satu-satu game gewang tersebut adalah dah memang bentuk dia memang tak aerodinamik. So nak tak nak adalah, kalau macam gewang yang bukan bentuk aerodinamik tu, korang kena ketatkan sikit korang punya spool, ataupun korang naikkan sikit lah braking korang. Ok guys, teknik yang seterusnya adalah casting dalam keadaan mengiring untuk frontal cast. Ok, so bila kita nak buat balingan, bila kita nak buat casting, so pastikan kita punya reel BC kita dalam keadaan mengiring. So sebab apa konsep dia tu aku tak pasti sebab apa, tetapi berdasarkan pemerhatian aku dan berdasarkan apa yang angle-angle sini ajarkan, bila korang nak casting frontal cast, pastikan korang punya reel BC dalam keadaan mengiring. Aku punya pandangan akulah. Pandangan aku mungkin disebabkan oleh faktor kedudukan spool dalam keadaan mengiring, dalam keadaan menegak. So dia selari dengan graviti. So bila spool kita ni kan dia ada dia konsep dia pegang ke atas dan pegang dekat bawah antara spool ni. So bila dia dalam keadaan mengiring, so dia punya graviti dan geseran tersebut berada dalam keadaan optimum. So ia akan mengurangkan lagi kadar backlash. So jom kita try. Okay.
kalau korang rasa front cast macam ni lah yang normal yang kita selalu baling, kita selalu guna. Front cast ni mudah backlash. So untuk angler pemula adalah aku sarankan korang untuk guna side cast. Side cast adalah baling daripada tepi lah. Kalau korang tangan kanan, so baling ke kanan. Kalau korang kidal, so baling daripada arah kiri lah. So aku try untuk so kalau kita guna kalau kita guna side cast, possibility untuk berlakunya backlash sangat-sangat rendah. Okey. Okey gang, lagi satu adalah bila korang dah biasa main bottom dan mula-mula bila nak berpindah kepada casting, korang pasti akan nak lontar gewang ni, korang akan melontar guna teknik bottom. So apa yang aku maksudkan adalah teknik bottom ni selalunya kita daripada macam ni. Kita punya tip tu daripada belakang, kita punya rod kita daripada belakang, kemudian kita baling ke depan. Okay? So selalu kalau baling macam tu, dia akan mudah terjadinya backlash. So sebagai kita dalam bidang casting ni, bila korang guna, kita dalam bidang casting lah, bila kita gunakan BC ataupun back casting, so kita untuk dapatkan lontaran yang jauh, kita tak boleh guna macam baling bottom tadi. So kita guna rod kita guna rod kita untuk dapatkan force, ataupun kita gunakan rod kita untuk dapatkan inertia dia untuk hantar gewang kita ke sasaran. Okay? Maksud aku, kalau macam bottom kita daripada belakang baling ke depan, tapi kalau bait casting kita daripada depan, kita ke belakang dan kita hayun. Kita ke belakang, kita hayun. Contohnya macam ni. Okey. Korang akan dapat jarak yang baiklah. Okey. Aku buat demo lagi sekali. So rod kita ke arah depan, kita hayun ke belakang dan kita baling ke belakang. So, masa ke belakang tu tak payah belakang sangat, sebab kita nak dapatkan inertia dia. So kita baling ke depan. Okay. Right. What? Okay guys, yang faktor yang paling akhir ni adalah faktor yang paling penting lah aku rasa. Dalam banyak-banyak permainan BC aku rasa faktor ni adalah faktor yang paling utama. Aku masa mula-mula beli BC dulu, bila aku beli model pertama aku punya BC adalah Kasking Spartacus. Okay, bila aku beli je, daripada hari pertama sampailah bulan kedua asyik backlash. Aku tak faham kenapa, macam mana dah nak hilangkan backlash, sedangkan dia punya tutorial, macam korang tengok lah aku punya video ni kan, tutorial semua aku dah follow, ikut spek dah bagai, semua aku dah ikut, tapi still lagi backlash. Rupanya guys, dia setiap BC ni dia punya setting dia kadang ikut brand dia tak sama. Dan kalau macam setting untuk Shimano ataupun Daiwa, dia lebih user friendly dan dia lebih, kita tak payah nak setting accurate sangat. Tapi kalau macam jenama-jenama brand-brand yang tak berapa high end ni, so dia korang kena betul-betul teliti dalam korang setting dia punya spool, dia punya berat gewang, dia punya tali, dia punya braking system. Benda tu korang betul-betul teliti. So bila nak teliti ni guys, dia kena ada guru. Sebab aku buat sendiri dulu memang tak dapat. Dan guru ni dia kena bertukar-tukar guru. Tak semestinya korang dah selesaikan. Kadang-kadang orang dia dah biasa guna BC dia boleh baling, tak ada masalah dengan dia punya mesin. Dia memang tak ada backlash. Tapi dia guna mesin kita, dia akan jadi backlash juga. Dan dia tak boleh dapat tahap optimal macam mana yang kita nak. Jadi masa tu aku jumpa banyak orang. Aku jumpa lebih kurang dalam 3-4 orang. Masing-masing ni membantu tapi tak dapat capai tahap kehendak aku lah. Dan tapi setiap orang yang aku belajar ni, cikgu-cikgu yang aku belajar ni, kawan-kawan aku juga, dan orang ni pun kadang-kadang bukan pro juga, tapi semuanya membantu dan menambah baik kita punya kemahiran lah. Ni salah seorang aku punya sifu juga ni, Tuan Saiful, daripada Putrajaya. Dia lah banyak setting aku punya BC, dan dia banyak ajar, dan aku pun banyak belajar daripada dia lah. Okey,
Dan kemudian selepas korang dah jumpa cikgu tu, dah belajar dengan kawan-kawan korang, belajar je dengan siapa-siapa pun. Orang yang nampak aku belajar dengan orang Cina aku tak kenal, masa tu aku pergi dekat dam Kuala Kubu Baru, aku pergi dekat dia, bang tolong ajar saya. Lepas tu dia ajar dengan sepenuh hati. Sebab dia nak, ada orang minta dia ajar, maknanya kita anggap dia sifu. Dia pun tolong buat aku punya juga, tapi tak berjaya. Sampailah aku jumpa banyak orang. Dan akhirnya lepas korang dah dapat tune, korang kena buat latihan. Latihan adalah satu benda yang sangat penting. Dan janganlah berputus asa daripada main BC ni. Sebab memang aku beli BC ni memang aku nak jual je. Lepas 3 bulan aku nak jual. Lepas tu kita pun belilah BC mahal. Belilah BC teknologi DC, ingat kan? Tak backlash. Rupanya backlash juga. Sampai rasanya akhirnya fed up lah. Jangan fed up, jangan putus asa. Jumpa cikgu dan buat latihan dan ikut dia punya step by step. Setiap reel ni dia konsep dia sama, tetapi aku jamin dia punya setting dia insyaAllah ada sedikit berbeza. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang kadang-kadang tu tak ikut step by step pun boleh dapat longkas, ataupun kalau kita ikut step by step pun still lagi berlakunya backlash. Okay guys, ni pelajaran yang terakhir. So siapa pun dia, sama ada dia pro ataupun dia newbie, so backlash ni dia tak boleh lari lah sebab ada banyak sebab. Okay, so sekarang ni macam mana cara nak selesaikan backlash? Sebab aku tengok orang pemula ataupun newbie yang baru berjinak-jinak dengan back casting, dia agak tension, macam mana dia agak pressure, macam mana nak leraikan BC kalau berlakunya backlash. So aku minimumkan dia punya braking supaya mudah terjadinya backlash. So kita tengok. Okay, kat sini terjadinya backlash. So apa yang korang perlu buat adalah, pertama sekali kau gunakan ibu jari korang, tahan spool ni. Okay, tahan spool dan kemudian tarik dia keluar. Tarik dia keluar. Okay, bila tersangkut, cari tempat punca yang tersangkut tu. Cari punca sangkut tu, tarik dia keluar macam ni. Tarik dia keluar, kemudian tarik lagi ke depan. Tarik lagi ke depan sampai dia clear. Okay, sampai dia clear. Katakan dia lagi sangkut, tarik tempat yang sangkut tu, keluarkan dia, kemudian tarik lagi ke depan macam tu. Bila dah clear macam ni, tahan, pegang satu jari kat depan, kemudian gulung balik. Okey, aku harap membantu cara nak selesaikan backlash insya-Allah. So ini cara yang paling mudah dan paling efisien lah insya-Allah. Okey guys, itu saja yang aku boleh kongsikan untuk video kali ini. Aku harap membantu untuk mereka-mereka yang nak belajar main BC, dan aku doakan korang dapat strike lah guna BC. Sebab main casting ni guys, dia tak sama dengan main bottom. Main casting ni once korang dah biasa main bottom, once korang dapat strike melalui casting ni, dia punya feel dia lain. Sebab main bottom ni kita tak pegang joran kita. Main casting ni kita pegang joran kita. Dan main bottom ni selalunya kita tak dapat moment kalau macam main top water, dia punya moment strike tu memang memang best gila lah. Walaupun kita main gewang selaman dalam pun kena strike, masa strike tu kita dapat rasa dia punya electric strike dia dengan dengan gewang kita, dengan mesin, dengan road kita masih ada kat tangan. Yang itulah dia punya moment yang memang tak dapat. Okay guys, itu saja untuk edition kali ini. Aku akan berkut udara lagi untuk lain-lain edition. Kalau ada kesempatan, insyaAllah kita tengok saudara Apple kita baling. Ni memang aku punya sifu longkas. Kita tengok cara dia baling. Duduk jauh lah, aku duduk depan je. Duduk jauh dia boleh baling kat ujung sana. Berapa gram tu Apple? Ni berapa 9 lah. Pencil lah. Okay. Tak apa. Okay guys. Tengok sampai ke ujung. Aku pun tak dapat sampai ke ujung. Ni memang sifu longkas aku lah guys. Okay guys, bertemu lagi kembali dalam next episode insyaAllah. Assalamualaikum.